Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua para penonton di Facebook Aurora UPSI dan juga kepada panel-panel jemputan kita pada hari ini. Sehingga ini suara saya jelas ya? Jelas. Jelas, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulakan sesi perkongsian pada hari ini, suka untuk saya mengajak kepada semua para penonton untuk like dan follow page Facebook Aurora UPSI dan bersama-sama berkongsi pautan live kita pada pagi ini kepada rakan-rakan agar lebih ramai lagi dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini, insyaAllah. Jadi seterusnya saya juga ingin mengingatkan kepada para hadirin untuk mengisi pautan kehadiran bagi Majlis CPD untuk kaki tangan UPSI dan juga mata market jam untuk pelajar UPSI serta e-sijil kepada para penonton yang akan diberikan oleh urus setia di ruangan komen pada perkongsian sesi nanti, insyaAllah. Dan diharapkan juga untuk para penonton setia bersama kami hingga ke akhir sesi perkongsian ini. Alhamdulillah, dengan izinnya juga dapat kita bersua lagi sekali di Facebook Aurora UPSI bersama-sama dalam siri webinar anjuran Aurora, yang mana Aurora merupakan singkatan kepada Adventure Leadership and Outdoor Recreation Academy di bawah Pusat Core Curriculum UPSI. Dan kali ini Aurora UPSI bersiaran lagi sekali dengan topik yang lebih menarik khusus untuk kaum wanita ataupun muslimat, tetapi juga topik ini boleh didengari oleh kaum lelaki sebagai pengetahuan untuk disampaikan kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan wanita, insyaAllah. Dan topik kita pada pagi ini berkisar berkenaan aktiviti rasa untuk muslimah, ikhtilat terjaga, aurat terpelihara. Jadi saya selaku moderator pada hari ini tanpa melengahkan masa ingin memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini, yang mana orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk panel kita pada hari ini kita ada dua orang panel. Pertama adalah Nur Syamira binti Abdul Rashid, berasal dari Terengganu dan merupakan pengasas Muslim Outdoorian ataupun lebih dikenali sebagai MO, iaitu satu pertubuhan sukarelawan yang menjalankan dakwah melalui aktiviti rekreasi, dan beliau mendapat pengajian tinggi di peringkat diploma dalam diploma pemasaran di Universiti Tun Abdul Razak Unita JB Johor Bahru dan ijazah sarjana muda pemasaran perniagaan di UTM Sudai. Tetapi beliau juga bergiat aktif dalam aktiviti rekreasi dan telah menyertai pelbagai aktiviti kaya. Apa khabar Cik Syamira? Alhamdulillah doktor, sihat. Doktor apa khabar? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Jadi boleh tak saya nak minta Cik Syamira perkenalkan dulu diri sedikit kepada para penonton kita hari ini? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan kepada pihak Aurora Adventure Leadership and Outdoor Recreation Academy kerana sudi menjemput saya pada majlis yang penuh keberkatan ini. Okey, nama penuh Nur Syamira binti Rashid, berasal memang anak jati negeri Terengganu dan memang terlibat sepenuh masa dalam dunia rekreasi dan juga sukarelawan. Apa lagi doktor? Mungkin kita simpan yang lebihnya tu untuk sesi kita akan datang. Terima kasih Cik Syamira atas perkenalan tersebut. Jadi sedikit para penonton dah dapat tahulah berkenal dengan Cik Syamira, anak jati Terengganu. Okey, dan seterusnya saya memperkenalkan panel kita yang kedua, Cik Syahira. Nama penuh Cik Nur Syahira binti Muhammad Ruzaizul, berasal dari Kelantan, mendapat pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sumatera Medan, Indonesia dalam ijazah sarjana muda dakwah dan komunikasi, dan sekarang sedang melanjutkan pengajian di UPM di peringkat sarjana ya Cik Syahira. Dan Cik Syahira juga merupakan seorang malam gunung dan bergiat aktif dalam pendakian gunung-gunung di luar negara. Jadi apa khabar Cik Syahira? Boleh perkenalkan diri sedikit Cik Syahira? Alhamdulillah, baik Dr. Surya. Nama saya Nur Syamira binti Muhammad Ruzaizul. Sekarang saya student Master Bimbingan dan Kaunseling lah di Universiti Putra Malaysia, dan sekarang saya bergiat aktif dalam pekerjaan outdoor iaitu bersama Ohana Adventure Sport.
Okey, baik. Terima kasih Cik Syahira. Dan untuk makluman para penonton, kedua-dua panel kita memang telah lama bergiat aktif dalam aktiviti lasak. Untuk Cik Syamira dah beberapa tahun juga mengendalikan kita rekreasi, Cik Syamira juga, dan Cik Syahira sekarang pernah menjalankan pendakian di gunung di Nepal ya Cik Syahira? Ya, betul. Alhamdulillah. Okey. Dan juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel, Cik Syamira dan juga Cik Syahira kerana sudi hadir dan berkongsi pengetahuan, pengalaman secara langsung dengan Aurora pada hari ini. Dan juga mungkin nanti akan boleh berkongsikan serba sedikit tips kepada muslimah dalam menjaga ikhtilat dan aurat semasa menjalankan aktiviti lasak. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin kita terus kepada soalan direct. Boleh Cik Syamira ya? Boleh Doktor. Silakan. Okey, terima kasih. Jadi soalan pertama kepada Cik Syamira, saya nak ajukan sekiranya boleh Cik Nur Syamira berkongsi kepada penonton. Kita berminat dulu kepada MO ni, Muslim Outdoorian. Okay, mungkin Cik Syamira boleh kongsi kepada penonton macam mana Muslim Outdoorian ditubuhkan dan apakah yang menjadi sumber inspirasi kepada penubuhan Muslim Outdoorian ini. Silakan Cik Syamira. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita terus kepada ni lah soalan Dr. Surya tadi. Okey, kena dengan soalan apa ni? Tajuk kita hari ini iaitu aktiviti lasak untuk muslimah, ikhtilat terjaga, aurat terpelihara. Masya-Allah, tajuk yang sangat-sangat menarik. Okey. Jadi untuk soalan bagaimanakah MO itu ditubuhkan? Okay, sebenarnya ianya bermula daripada pengalaman saya sendirilah Doktor, secara peribadinya, yang mana saya sendiri terlibat sebagai peserta sebelum ini dan kita menyertai program-program di luar Terengganu, maksudnya saya menyertai grup luar lah. Okey, jadi pada masa yang sama juga saya juga terlibat sebagai facilitator di negeri Johor yang mana bertindak untuk menjaga adik-adik sekolah menengah waktu tu, yang mana kami membawa mereka ni semua untuk aktiviti mendaki gunung. Tapi pada awalnya ketika itu memang saya tidak ada pengalaman lah dalam dunia rekreasi. Bermaksud kita terlibat dalam keadaan kita memang zero knowledge. Okey, jadi bila mana kita mendapat pendedahan daripada pengalaman, kita terlibat dengan aktiviti mendaki gunung dengan grup-grup luar, sebenarnya ianya adalah satu turning point bagaimana saya mendapat ilham untuk mewujudkan komuniti Muslim Outdoorian itu sendiri. Okey, jadi alhamdulillah diberi kepercayaan dan diberi sokongan pada ketika itu oleh pihak Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor dan juga Melaka untuk menaja saya secara percuma untuk menyertai kursus-kursus rekreasi pada ketika itu. Maknanya walaupun saya berada di negeri Terengganu tapi saya mendapat pendedahan awal di negeri Johor dan Melaka, dan alhamdulillah dan diberi kepercayaan juga pada ketika itu oleh pihak Persatuan Jurulatih Rekreasi Malaysia PJRM dan juga para jurulatih ketika itu untuk menjadi pembantu jurulatih rekreasi yang mengendalikan kursus-kursus rekreasi di negeri Johor dan juga Melaka. Alhamdulillah. Dan daripada pengalaman itu, pengalaman yang sedikit itulah yang menjadi orang kata apa, punca untuk kita meluaskan lagi kita punya atau khidmat kita pada agama kita. Sebab soalan yang kedua iaitu apakah yang menjadi sumber inspirasi Doktor? Okey, untuk makluman para hadirin yang ada dalam ni, sebenarnya kita tahu jika anda di luar sana terlibat dengan trip-trip mendaki, ya kan, trip-trip sukan lasak lah, kita akan dapat melihat bagaimana orang ramai, orang kata the reality yang berlaku dalam dunia sebenar rekreasi itu, kita akan dapat melihat. Jadi pada awalnya kita mencari kekuatan, saya dan juga sahabat-sahabat, kita melihat ada beberapa masalah yang timbul di dalam masyarakat kita yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti sukan lasak inilah.
Yang paling ketara seperti semua sedia maklum, dan berkaitan dengan aurat, berkaitan dengan pergaulan di antara peserta lelaki dan peserta wanita. Jadi daripada pemerhatian bertahun-tahun yang terlibat dengan aktiviti rekreasi ini menjadi satu persoalan pada saya sendiri pada ketika itu. Apa yang saya nak buat? Waktu tu doktor, apa saya nak buat? Adakah saya cuma melihat saja? Adakah saya boleh buat sesuatu? Jadi pada ketika itu doktor, saya merujuk kepada beberapa orang kata mentor dalam dunia rekreasi saya, antaranya Abang Muzaffar, iaitu sekarang ini Abang Muzaffar tu merupakan Presiden Persatuan Malim Gunung Negeri Perak. Dan sampai ke hari ini saya masih lagi berhubung dengan beliau. Dan pada awal untuk menumbuhkan Muslim Outdoor ni, memang saya merujuk kepada Abang Muzaffar. Saya bertanyakan pada beliau, adakah sesuai untuk saya membawakan MO ini di dalam platform rekreasi. Jadi dengan berkat orang kata sokongan daripada mentor-mentor, sokongan daripada para sahabat sendiri pada awal itu, akhirnya dengan orang kata alhamdulillah dengan izin Allah, maka tertubuhlah komuniti Muslim Outdooran ini bermula pada 1 Januari 2014 doktor. Okey, jadi kalau kita rujuk kepada MO punya tagline doktor, kita ada 3 tagline kita. Memang tagline itulah menjadi, kalau orang tengok tagline tu orang dah tahu okey MO ni bawa apa. Okey, yang pertama memang tagline kita jaga aurat, jaga solat, jauhi maksiat. Jadi maknanya kalau orang tahu MO ni, dia punya tagline ni memang 3 ni. So apa yang kita bawa, strategi yang kita bawa berkait dengan tagline ni. Jadi mungkin setakat tu dulu doktor, nanti kita sambung untuk soalan seterusnya mungkin. Okay, saya kembalikan kepada Dr. Sedia kembali. Okey, baik. Terima kasih Cik Syahira. Minta maaf Cik Nur Syamira. Nama dekat-dekat saya tersasul-sasul. Masya Allah. Jadi kita nampak rupanya daripada penglibatan awal Cik Syamira, dia mencetuskan kepada realiti yang dapat dilihat dalam sukan rekreasi. Jadi mencetuskan kepada Muslim Outdooran. Jadi saya suka kepada tagline tadi, jaga aurat, jaga solat, jauhi maksiat. Jadi secara tak langsung kita selaku masyarakat umum, bila kita nak menjalankan aktiviti pun kita tak ragu-ragu kepada dari segi iktilatnya, auratnya, patuh kepada syariatnya, insya-Allah. Okey. Terima kasih Cik Syamira. Dan seterusnya saya nak ajukan soalan pertama saya kepada Cik Syahira. Boleh Cik Syahira? Boleh doktor. Okey. Jadi soalan saya kepada Cik Syahira, saya nak bertanya, kita juga maklum bahawa Cik Syahira bergiat aktif daripada zaman sekolah sehingga ke sekarang menjadi malim gunung, seorang muslimah dan seorang malim gunung. Jadi saya nak tanya, apakah faktor yang menarik minat Cik Syahira untuk melakukan aktiviti lasak, dan apakah contoh-contoh aktiviti lasak yang sesuai dilakukan oleh wanita muslimah? Silakan Cik Syahira. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya sewaktu dari sekolah menengah tu memang berminat dengan aktiviti lasak, suka join camping. Selepas habis SPM, saya mulai menceburi dalam pendakian gunung. Jadi berwatakan muslimah, dalam masa yang sama kita minat aktiviti rekreasi. Waktu tu saya berfikir-fikirlah, kita muslimah Islam, jadi apa yang kita boleh buat di dalam dunia rekreasi ni? Apa yang kita boleh bagi niat dengan posisi saya, dengan culture saya yang bergiat aktif dalam dunia rekreasi, saya niat untuk kita berdakwah secara termampu. Jadi saya niatkan untuk faktor utamalah untuk saya melakukan aktiviti lasak ni adalah untuk berdakwah semampu saya. Jadi dalam dunia rekreasi ni kita bukan ustazah, kita bukan seorang da'i, tapi kita adalah seorang muslimah yang insya-Allah sedikit sebanyak dapat menyebarkan dakwah dengan memberikan contoh-contoh yang baik di sewaktu pendakian, seperti menjaga aurat, seperti menjaga iktilat dan sebagainya melalui sukan rekreasi dan aktiviti outdoor ni. Dalam surah An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin."
Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Jadi dalam dunia rekreasi ni kita biasanya akan menjadi keluarga outdoor. Kita dekat gunung, kita jadi rapat, kita berukhuwah. Kadang klien yang tua akan menjadi macam ibu ayah kita, kawan-kawan seumuran akan jadi sahabat kita. Kita akan terbawa-bawa sehingga di luar daripada aktiviti rekreasi. Jadi dekat situlah ada hikmah dan pelajaran yang baik. Kita dapat menegur dengan hikmah bila kita dah lebih dekat. Jadi kalau kita tak kenal antara satu sama lain ni, nak dakwah tu susah. Jadi saya menggunakan pendekatan dakwah melalui rekreasi itu tadi secara termampu melalui posisi saya sekarang. Yang kedua, kepercayaan keluarga itu tadi dari waktu sekolah menengah. Keluarga sangat mempercayai saya untuk saya pergi ke mana-mana sahaja saya ingin. Saya nak pergi hiking, saya nak pergi kayak, saya nak masuk air, nak keluar air ke. Keluarga saya mempunyai kepercayaan yang penuh. Itu antara faktor yang kedua lah membuatkan saya untuk lebih berkreatif sehingga menjadikan sukan rekreasi ni adalah bidang pekerjaan saya. Okay, kalau untuk muslimah lah kan, saya sarankanlah untuk sukan yang sesuai dalam aktiviti outdoor ni adalah yang pertama hiking. Okay, hiking yang mana kita boleh memakai pakaian yang bersesuaian sebagai seorang muslimah, sebab kalau kita pergi dekat Indonesia pun diorang ada mendaki pakai jubah. Maksudnya bahkan mereka di Indonesia pun boleh mendaki gunung memakai jubah. Bagi kita kalau kita nak pakai tak pakai jubah pun tak apa, nak pakai seluar yang longgar ataupun seluar kain yang bersesuaian pun boleh, kita boleh buat. Apalagi orang dekat Indonesia yang gunungnya gunung berapi kan, kita ni gunung-gunung biasa. Jadi kita pun boleh melakukan hal yang sama. Yang kedua adalah climbing, rock climbing ataupun wall climbing. Yang ketiga ada kayak, sukan air kayak, dan keempat camping lah. Ini antara aktiviti outdoor yang bersesuaian. Dekat climbing ni kadang-kadang kita ada isu nak melakukan panjat tebing atau rock climbing ni segan sebab lebih layer dia tu adalah lelaki. Tapi sekarang jangan risau, kita dah ada bilayer-bilayer terlatih mendapat kelulusan dan CG dari Kementerian Pendidikan yang ada kemahiran lah untuk bilik mana-mana klien perempuan untuk melakukan aktiviti rock climbing. Itu sahaja untuk ini, Doktor. Okey, baik. Terima kasih Cik Syahira. Jadi ibarat katanya kalau kita nak lakukan aktiviti lasak, jangan segan, jangan silu, sebab kita boleh request untuk assistance ataupun guidance daripada coach ataupun orang-orang terlatih di kalangan wanita. Betul ya Cik Syahira kan? Betul. Okey. Alhamdulillah. Jadi saya suka juga bila mendengar tadi bila Cik Syahira kata dakwah secara hikmah. Jadi daripada perbuatan tu saya tak langsung kita menyampaikan dakwah, dan yang paling penting adalah dari segi sokongan keluarga. Kita nampak dekat situ support system daripada keluarga amat penting juga menjadi salah satu faktor kepada kegiatan dalam aktiviti lasak Cik Syahira ya. Okey. Okey. Jadi sebelum kita beralih kepada soalan seterusnya, suka juga untuk saya alu-alukan soalan daripada para penonton. So para penonton boleh bersiaran, kami bersiaran secara langsung di page UPSI Adventure Park, dan para penonton boleh mengajukan soalan dan naik di ruangan komen sekiranya ada soalan untuk diajukan kepada panel kita pada pagi ini. Okey. InsyaAllah nanti apabila pada sesi soalan daripada para penonton, saya akan bacakan soalan-soalan yang terbarulah. Okey, jadi seterusnya kita ada soalan kedua untuk Cik Nur Syamira. Okey, Cik Nur Syamira dah ready? Cik Nur Syamira? InsyaAllah Doktor, ready. InsyaAllah, sentiasa bersedia. Alhamdulillah. Okey, jadi seterusnya soalan yang kedua daripada saya adalah masih lagi berkisar berkenaan dengan MO, Muslim Outdoorian. Apakah strategi yang diterapkan oleh MO untuk menarik minat para peserta semasa melakukan aktiviti lasak, khususnya dari aspek etika pemakaian dan pergaulan? Silakan Cik Nur Syamira. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Doktor, saya kongsikan apa yang telah kami laksanakan melalui program-program yang kami anjurkan. Okey, saya bagi contoh, ketika aktiviti pendakian, biasanya kami akan adakan beberapa pengisian di dalam
program tersebut. Okey, contohnya mungkin bagi sesetengah orang benda ni macam kenapa nak buat dekat gunung? Kenapa? Sebab gunung ni kan orang mendaki, orang nak healing kan, kata doktor orang nak healing. Tapi sebenarnya kita healing tu boleh doktor, tapi jangan sampai hilang kita ialah muslimah, macam gitu kan. Okey, jadi apa yang kami buat, macam saya berkongsi sebelum ini, kita dakwah secara bilhal. Kita tidak dakwah secara orang kata apa ceramah. Jadi kita indirectly kita memberi contoh kepada para peserta kita. Okey, jadi dekat sini kita membuktikan secara praktikal bahawa dengan mendaki tidak ada apa-apa halangan untuk kita menutup aurat sebenarnya. Jadi makna kata dekat sini bahasa mudah nak faham, kalau kita pakai tudung labuh sekalipun, kalau kita pakai baju yang longgar sekalipun, kita tetap akan sampai di puncak gunung yang sama seperti orang lain. Okay, insyaAllah. Jadi apa yang kami buat dalam program-program, apakah strategi yang diterapkan oleh MO. Yang pertama sekali kebiasaannya memang kami akan buat ice breaking doktor. Kami akan buat ice breaking di antara kru dan juga para peserta. Yang kedua kami buat usrah doktor. Kami buat usrah ketika program pendakian tersebut. Yang ketiga kami memang melaksanakan solat berjemaah. Dan yang keempat kami buat sesi refleksi. Saya huraikan sikit-sikit. Sebenarnya ice breaking ni lebih kepada kami nak bagi para peserta selesa dengan kita, sebab kita tahu para peserta yang menyertai program kami bukanlah semua kita kenal. Ada juga orang yang tidak kita kenal. Jadi untuk meraihkan para peserta ni supaya mereka rasa selesa, tak nak bagi mereka rasa janggal, aku macam ni, segan nak bergaul dengan orang macam ni. Kita tidak mengamalkan orang kata apa, perbezaan, tidak judge orang, dan kita tidak asabiah. Maknanya kata semua orang kita welcome. Jadi bila kita buat ice breaking, so mereka lebih selesa untuk dekat dengan kita. Dan bila kita buat usrah ni sebenarnya sekadar untuk orang kata apa, memberi sesuatu pengisian. Biasanya usrah ni kami akan petik tajuk yang sesuai dengan keadaan ketika itu. Dan kami melaksanakan solat berjemaah ni bukan paksaan. Maknanya kata lepas ni kalau nak join program under MO ni wajib solat berjemaah ke? Tidak, kami tidak ada keluar karotan, kami tidak ada kenakan denda. Maksudnya bebas, kalau anda rasa anda nak join solat berjemaah silakan, tapi memang kami buat benda tu. Alhamdulillah setakat ni para peserta sangat suka dengan benda-benda macam tu kan. Jadi bila kita dapat solat berjemaah tu, dia rasa bonding lagi dekat. Yang paling best doktor, sesi refleksi ni adalah kebiasaannya orang kata sesi yang paling impactful, sebab sesi refleksi merupakan last yang kita buat ketika program. Maknanya kata lepas kita nak balik, sebelum kita nak balik tu kita akan duduk dulu sama-sama. Biasanya saya akan tanya seorang-seorang peserta, saya akan tanya apa yang dirasa dalam trip kali ni, apa yang didapat trip kali ni, dan kebiasaannya pada ketika inilah kita dapat orang kata apa, bercakap dari hati ke hati dengan para peserta. Sebab mereka akan bercerita dengan pengalaman mereka sebelum ini, dengan pengalaman mereka bersama kami. Jadi alhamdulillah doktor, setakat ni feedback yang kami dapat Masya Allah sangat orang kata apa, memberikan kami sendiri satu semangat untuk teruskan benda ni. Walaupun kita tahu sebenarnya dalam masyarakat awam secara, kalau kita zoom out benda ni, kami agak struggle untuk menyampaikan misi-misi dakwah sebenarnya. Tapi insya-Allah mudah-mudahan ini peluang yang seperti Aurora bagi pada kami kali ini merupakan salah satu peluang yang sangat berharga lah doktor, sebab ini juga merupakan salah satu platform yang dapatlah kami sampaikan apa yang kami bawa. Mungkin masyarakat dekat luar sana mungkin ada yang tak tahu kan, sebelum ni ada punya grup yang membawakan benda ini. Jadi mungkin dapat memberi keselesaan kepada para muslimah yang mungkin takut-takut sebelum ni nak menyertai aktiviti rekreasi. Mungkin lepas ni dia akan rasa tahu macam mana nak cari. Dia boleh cari Cik Syahirah kita kan, dia boleh cari MO. Masya Allah. Okey doktor, setakat tu dulu. Nanti kalau panjang lagi takut berlarat. Terima kasih. Baik. Terima kasih Cik Syamira. Alhamdulillah. So tadi kita nampak juga pengisian ataupun strategi dalam MO dalam mengajak masyarakat untuk melakukan aktiviti lasak, tapi dalam masa yang sama masih lagi patuh syariah sangat-sangat. Alhamdulillah. Kita ada banyak. Tadi Cik Syamira mention kita ada solat berjemaah, ada sesi ice breaking, ada usrah. Jadi secara tak langsung dalam beraktiviti mungkin di situ ada juga sesi-sesi penyampaian pengetahuan, recalling, refreshing pasal pengetahuan kita juga insya-Allah. Dan juga sebenarnya
aktiviti berkenaan dengan aktiviti lasak ni sebenarnya pada zaman sekarang kita dapati bahawa dia kita boleh kata trending jugalah ya Cik Syahira dan Cik Syahira, sebab kita bab kata Cik Syahira tadi, sekarang ni ramai konsep yang menggambarkan konsep healing naik panjat bukit dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang kita kata trending sekarang. Dan sebenarnya ramai di kalangan muslimah yang berminat untuk menyertai perkara-perkara ataupun aktiviti-aktiviti seperti ini. Cuma mungkin pendedahan berkenaan golongan muslimah yang menjalankan aktiviti dengan pemakaian dan pergaulan yang bersesuaian ni kurang diwar-warkan ataupun dihebahkan kepada umum, menjadikan ada sesetengah kita dia tidak ke depan untuk menjalankan aktiviti ni sebab risau dari segi aurat dan ikhtilatnya. Jadi alhamdulillah dengan perkongsian Cik Syamira kongsikan tadi, insyaAllah membuka sedikit kepada para muslimah dan para wanita lah insyaAllah. Okey, baik. Seterusnya saya nak ajukan soalan yang seterusnya kepada Cik Syahira. Okay, ready Cik Syahira? Oh, dah macam quiz pula tadi ready ya. Okey, baik. Soalan seterusnya. Boleh tak kami nak minta supaya Cik Syahira kongsikan kepada penonton hari ini berkenaan dengan apakah cabaran yang dihadapi semasa melakukan atau mengendalikan aktiviti lasak, dan keduanya bagaimana Cik Syahira mengatasi cabaran tersebut. Okay, silakan Cik Syahira. Okay, terima kasih Dr. Surya. Kalau nak cakap tentang cabaran di gunung ni sangat banyak dari segi kliennya, kita sendiri, bahkan daripada lapangan itu sendiri kan. Jadi saya nak sharing dua lah cabaran utama. Biasanya yang pertama itu adalah dari segi cuaca. Kerana kita lagi ada aktiviti pendakian, kita tengah hiking di gunung, hujan ataupun ribut yang kencang, ataupun kalau ada musim-musim di gunung tu cuaca yang sangat panas. Jadi memberi kesan kepada pendaki itu sendiri. Jadi kalau yang paling teruk adalah hujan di gunung. Jadi okay. Antara yang selalulah merisikokan klien di gunung adalah waktu mendaki tu hujan, tiba-tiba hujan yang lebat, berserta petir dan sebagainya. Jadi cara mengendalikan diri sewaktu berlakunya situasi tersebut, yang pertama persiapan dari awal itu yang pertama paling penting. Okay, pastikan kita packing barang-barang dengan betul, packing baju dengan betul. Macam mana cara menyimpan barang di dalam bag hiking yang betul. Baju kita letak dalam plastik dulu, baru kita masukkan dalam bag. Bag pun kita letak plastik dulu dekat luar sebelum masukkan barang-barang. Okay. Yang kedua, pastikan kita walaupun kita rasa dekat gunung tu tidak akan hujan, tapi cuaca di gunung tu bukan di bawah kawalan kita. Kita tak tahu ke depannya macam mana, tiba-tiba hujan ke, tiba-tiba angin kencang ke. Jadi baju hujan kena wajib, baju hujan adalah sesuatu yang wajib yang perlu ada di dalam beg pendakian. Okay, seterusnya adalah membawa pakaian mencukupi. Pakaian mencukupi ni bukan hanya kita pakai baju tidur dan baju hiking saja. In case lah baju pendakian kita tu basah, esoknya kita nak pakai baju mendaki yang mana. Okay, baju tidur tu adalah baju emergency. If semua baju kita basah, jadi kita kena bawa baju lebihan juga satu, jika baju pendakian yang kita pakai pada hari ini akan basah. Okey, seterusnya yang paling penting adalah kasut yang bersesuaian. Ramai juga klien yang saya jumpa ataupun kawan-kawan sahabat pendaki tidak memilih kasut yang betul sehingga merisikokan dia serta menyusahkan mereka sewaktu di gunung. Ini seperti kasut jogging pakai waktu hiking. Jadi ada track tentu di chain tak sesuai, dekat batu di chain ataupun dekat akar di chain. Jadi kena cari kasut yang bersesuaian lah. Biasanya bila ada masalah kasut ni, kita sebagai kru dan juga maling gunung ataupun gugur akan memberikan kasut kita demi keselamatan klien. Jadi kita tukar kasut. Jadi kalau boleh pilihlah kasut yang bersesuaian dari awal. Okay, seterusnya lagi rain cover untuk bag. Sebab kita tak tahu, walaupun kita dah packing baju kita dalam plastik, kita dah prepare kat dalam tu macam-macam, kita tak tahu. Mungkin hujan tu lebat sangat sehingga menembusi ataupun beg kita ada bocor, kita tak perasan. Jadi pastikan ada rain cover untuk beg hiking kita sewaktu pendakian. Dan kalau waktu pendakian, semasa pendakian berlangsung, waktu kita tengah mendaki, tengah hujan kan, kita tak tahu nak buat apa. First sekali kita pastikan barang-barang kita tetap kering, pastikan suhu tubuh badan kita ni tak terlalu sejuk. Kita cover dengan baju hujan, minum minuman yang hangat, makan makanan yang manis supaya
suhu badan kita tetap terjaga. Itu jika waktu kita mendaki berlakunya hujan. Sama juga dengan ribut, jika berlakunya ribut ataupun berlakunya hal-hal yang tidak diingini, mending kita lihat dulu situasi lapangan. Dah campur Indonesia dah sebab saya belajar kat Indonesia, maaf ya. Dah campur-campur dah ni. Jadi pastikan kita lihat dulu situasi lapangan tu membolehkan tak kita meneruskan pendakian tersebut atau kita perlu mencari tempat yang lebih selamat, yang bersesuaian untuk menetap di situ, mendirikan kemah di situ dan meneruskan pendakian pada esok harinya. Tergantung situasi. Yang pertama, safety first dalam pendakian ni, keselamatan yang paling penting. Itu yang pertama dari segi cuaca lah. Yang kedua adalah kebiasaan yang berlaku adalah klien naik gunung tapi kurang fit. Okay, kurangnya latihan-latihan sebelum pendakian menyebabkan cepat sangat penat, jalan sikit duduk. Bahkan kadang-kadang jadi mengantuk terhuyung hayang ataupun kaki jadi menggigil. Ini waktu baru nak naik ni kaki menggigil. Biasa saya akan tanya klien, awak training ke tak? Dia cakap dia training. Tapi saya nampak kaki dia gigil dan dia punya step pendakian dia, saya boleh nampak lah dia tu training ke tak kan. Kalau dia cakap dia training tapi stepnya begitu, saya tahulah dia tak training. Jadi macam mana kita nak handle klien-klien yang kurang fit ni kan. Yang pertama kita pesan dekat dia, jangan jalan dengan kawan-kawan yang laju tu, tapi ikut step dia, ikut pace masing-masing, slow-slow, santai-santai, janji sampai, jangan push Video kita minta dia untuk makan makanan yang manis makanan-makanan yang berenergi untuk tambahkan tenaga sewaktu pendakian. Sebab tu dalam list peralatan pendakian tu kita selitkan makanan-makanan energy bar, makanan-makanan yang manis macam tu. Dan banyakkan minum air masak lah sewaktu melakukan aktiviti pendakian sebab kita berpeluh jadi kita dehydrate macam tu. Okay, pelan-pelan janji sampai, safety first. Okay, saya nak kongsikan lah tentang fitness ni. Kita pernah dengar mencederakan diri sendiri tu adalah sesuatu yang haram orang cakap. Bukan orang cakap dalam Al-Quran tu, mencederakan diri sendiri haram hukumnya kan. Jadi jika kita naik gunung tu berdampak tidak positif, bahkan berdampak negatif kepada seseorang, hukumnya tu tak boleh kan. Jadi perlu adanya persiapan. Jadi jelas-jelas yang kita tengok untuk kita ke gunung untuk melakukan pendakian ni memberi kesan kesakitan pada tubuh tu adalah sesuatu yang tidak bagus kepada diri. Jadi apalagi dekat gunung, kita nak terokai banyaknya rintangan sekaligus hujan-hujan dekat gunung tu. Jika kita tak ada persiapan, kita hanya pergi dan merisikokan diri kita saja, itu adalah sesuatu yang memudaratkan. Bukan sahaja memudaratkan diri kita tapi memudaratkan orang lain. Jadi dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni, la dororo wala dororo. Begitu. Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan. Jangan sampai kita terjun ke dalam bahaya dan menimbulkan bahaya kepada orang lain. Jadi nak naik gunung, pastikan training walaupun jogging, naik turun tangga dekat rumah paling malas, pastikan training lah supaya tak menyusahkan diri dan orang lain. Okey, itu saja untuk pusingan yang kedua ni doktor. Nanti panjang-panjang, saya habis sesi ni saya je. Okey, baik, terima kasih Cik Syahira. Dia bila dengar tu kita rasa terbawa-bawa. Bila Cik Syahira dan Cik Syamira berkongsi dia terbawa. Dia tak rasa tempoh lama tu tidak. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Cik Syahira. Dan juga tadi kita perlu juga tekankan kepada para penonton betapa pentingnya persiapan yang cukup supaya aktiviti ni tidak mendatangkan mudarat kepada diri kita dan juga kepada rakan-rakan lah. Sebab bila kita mudarat, bila di atas bukit ni secara tak langsung kita akan memerlukan bantuan daripada rakan-rakan yang lain juga. Jadi betapa pentingnya persiapan tu, betul Cik Syahira Betul. Alhamdulillah. Okey, baik, terima kasih Cik Syahira. Jadi seterusnya adalah saya ingin sukacita dimaklumkan kepada para penonton, pautan e-sijil akan diberikan oleh Urusita di ruangan komen dan anda boleh mengisi maklumat menggunakan pautan tersebut untuk mendapatkan e-sijil masing-masing. Untuk bagi warga UPSI, pelajar dan juga staf, pautan pendaftaran untuk mata CPD dan juga matematik dan CAM akan diberikan sebentar lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersiaran bersama kami sehingga ke akhir rancangan nanti insya-Allah. Jadi seterusnya kita beralih kepada soalan-soalan yang diajukan oleh para penonton. So kita ada beberapa soalan diajukan oleh penonton. Sebenarnya saya dapat list senarai soalan. Jadi beberapa soalan kita mengikut kepada kita punya
masa lah. Mungkin boleh kita banyak sikit soalan ataupun kurang soalan, kita mengikut kepada masa kita nanti insyaAllah. Jadi ada beberapa soalan. Saya mungkin soalan yang pertama ini saya nak ajukan kepada Cik Nur Syamira dulu. Soalannya adalah, bagaimana aktiviti lasak boleh dijalankan untuk muslimah dengan menjaga prinsip ikhtilat? Sebab kita tahu bila mana kita pergi dalam segerombolan peserta, ada lelakinya, ada perempuannya, so ada pergaulan di situ, tetapi kita masih lagi nak beraktiviti, tapi dalam masa yang sama masih lagi membataskan terbatas kepada hukum, dan kita perlu patuh kepada hukum dari segi ikhtilatnya di kalangan berlainan jantina ni. Mungkin Cik Nur Syamira boleh terangkan serba sedikit? Okey Doktor, terima kasih untuk soalan tersebut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey Doktor, untuk soalan tersebut memang sangat mencabar disebabkan kebiasaannya peserta yang terlibat dalam aktiviti rekreasi ni bukanlah sebaya dengan kita. Dia kalau orang kata cabaran untuk menegur orang yang sebaya ni mungkin ataupun yang kita kenal ni senang Doktor. Tapi bila kita berhadapan dengan stranger yang lebih dewasa daripada kita, memang betul-betul kena, pertama memang kita kena orang kata apa, kuatkan dirilah untuk memaklumkan tentang beberapa peraturan. Okey, biasanya dia bermula daripada awal lagi lah. Daripada awal lagi kita memang akan buat briefing. Kita kena bagi tahu lah apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okey, saya bagi situasi sebenar. Okey, bila kita mendaki gunung, kita akan berada dalam satu pergerakan yang seperti beratur. Maksudnya akan ada lelaki, akan ada perempuan kan. Jadi dekat sini pentingnya peranan malim gunung dan juga peranan gogo. Okey, gogo ni Doktor panggilan apa Cik Syahirah? Panggilan glamour lah Doktor untuk penganjur. Maksudnya kalau macam kami anjurkan, so kami panggil gogo. Okey, dekat sini peranan gogo, peranan malim memang perlu orang kata apa, tegas untuk menyampaikan apa yang boleh, apa yang tak boleh ni. Kadang-kadang Doktor bila kita dah bagi tahu pada awal sekalipun, mereka buat juga. Okey, apa yang berlaku contohnya Doktor benda yang memang susah Doktor memang untuk kita laksanakan ni. Okay. Seperti contoh, katakanlah ketika pendakian tu ada step yang sedikit sukar. Jadi kalau kita tak tegas benda ni, memang akan jadi benda tu. Apa dia Doktor? Contohnya peserta lelaki pegang tangan peserta perempuan untuk bantu tarik. Kononnya Doktor, sebenarnya bab pegang tangan ni dia adalah benda yang terakhir sekali Doktor. Benda yang terakhir. Maksudnya kalau dah memang kecemasan, memang itu je lah satu-satunya jalan. Makna kata selagi ada tali ke, selagi ada kayu yang kita boleh jadikan sebagai tongkat ke, dan biasanya kita ada, kalau mendaki ni kita ada hiking stick tu. Sekarang ni biasanya orang pakai tu. Jadi kita gunakan itu. Sebenarnya boleh Doktor, benda tu memang boleh, tapi orang-orang kita ni mungkin dia anggap benda tu biasa. Jadi itulah peranan kita ni Doktor sekarang, peranan saya dan tim, peranan Cik Syahira untuk membetulkan benda yang biasa, kita biasakan benda yang betul. Okey, jadi benda ni dia tak boleh buat sekali Doktor, dia memang kena sentiasa orang kata keep remind mereka. Kadang-kadang bila kita dah cakap sekali pun benda tu akan jadi juga, tapi kita jangan melangkah lah. Kita tak boleh orang kata apa, marah, sebab kita tahu yang kita sedang berhadapan ni bukanlah orang yang sama level dengan kita. Kadang-kadang memang orang tu orang lebih dewasa, abang-abang kita, kakak-kakak kita. Jadi orang kata nak menegur ni lebih kepada ni Doktor, lebih kepada kita kena tunjuk kita punya credibility lah Doktor. Kita kena tunjuk, kita kena buktikan sebenarnya benda tu boleh diuruskan. Cara kita bergerak dalam kumpulan itu sebenarnya boleh dijaga. Jadi makna kata kalau kita nampak benda tak kena, so gogo dan malim kena main peranan. Kita cepat-cepat betulkan benda tu. Contohnya bila kita nampak akan ada bunga-bunga yang akan berlaku situasi tersebut, so kalau kita halang dan kita bagi solusi. Kan boleh buat macam gini, tak payah pegang pun boleh. Macam gitu. Sebenarnya benda tu boleh, tapi kita sebab kita dah terbiasa, kita tengok tak apa kau pegang-pegang tangan ni. Benda tu jadi tau Doktor. Benda tu memang berlaku depan mata saya. Tapi kan kadang-kadang saya pun macam speechless sebab benda tu dah jadi. Takkan bila benda tu dah jadi saya nak ceramah kat belakang dia orang.
kebiasaannya para peserta ni doktor, macam Cik Syahira bagi tahu tadi, yang tak cukup fitness tu sebenarnya dia boleh membawa kepada mental. Maknanya kata mental koyak. Mental koyak ni dia memang akan jadi down, dia akan jadi apa? Dia kalau down sahaja tak apa doktor. Silat-silat hari bulan tak nak bergerak. Jadi satu hal pula yang Malim dengan Gogo ni nak kena psycho supaya mereka terus bergerak. Sebab para peserta ni memang macam-macam karenah doktor. Kalau kena yang memang buat dia punya ikut kepala je, yang bahagian Malim ni memang dia nak mujuk doktor supaya terus melangkah walaupun setapak asalkan mereka terus bergerak. Jadi dekat sini memang kata kita ni selaku Malim dan selaku Gogo ni memang betul-betul kena kreatif doktor. Orang kata kalau bercakap based on teori memang senang doktor, tapi bila sampai pada praktikal tu sangat-sangat orang kata apa, dia akan jadi on the spot untuk kita membawa mesej-mesej dalam pendakian. Okey, antaranya doktor yang kami buat bila kita melihat ada masalah ketika program berlaku. Jadi apa yang kita boleh buat contohnya ketika sesi yang saya bagi tahu tadi tu, sesi usrah dan juga sesi refleksi tu, biasanya dekat situ yang saya akan masukkan. Okey, bila kita melihat ada masalah-masalah tadi, jadi dekat mana kami akan mula orang kata apa, membuka sedikit teguran adalah ketika sesi refleksi tadi. Ketika sesi refleksi tadi tu kita akan menegur secara umum. Jadi maknanya tak ada siapa yang akan terasa. Jadi maknanya kita akan bagi contoh, kita bagi tahulah kenapa, mengapa benda tu tak boleh dibuat. Sebab kita tahu bila kita mendaki gunung ni, apa saja yang kita buat kalau benda tu orang kata apa niatnya kerana Allah SWT untuk orang kata apa mentadabur alam kan, bukan suka-suka. Maknanya kata itu adalah ibadah, tapi kita tak naklah daripada kita healing menjadi menambah dosa. Jadi menjawab soalan ke doktor? Menjawab, alhamdulillah menjawab. Okey doktor, saya nampak dekat sini betapa pentingnya peranan Malim Gunung dan juga Gogo istilah dia ya Cik Syamira ya. Betapa pentingnya peranan Malim Gunung dan Gogo ni untuk membetulkan persepsi ataupun norma masyarakat, norma peserta berkenaan dengan ikhtilat ni. Sebab kita faham juga mungkin peserta kita mungkin daripada pelbagai latar belakang, dia punya pendedahan, setiap peserta tu pendedahan kepada ataupun ilmunya tu kita kata boleh dikatakan tidak sama. Jadi mungkin persepsi dan pandangan mereka kepada ikhtilat ni mungkin agak berbeza. Jadi itu cabaran juga ya bagi saya nampak kepada Gogo dan Malim Gunung. Sangat mencabar doktor. Dan dekat sini bila Cik Syamira cerita tadi saya nampak penting juga kepada Gogo dan Malim Gunung ni untuk komunikasi, cara komunikasi dan juga counselling kepada peserta ni. Rupa-rupanya bila mental koyak ni payahnya Cik Syamira. Ya betul doktor. Dia memang kena bekerjasama. Sebab macam mungkin ada orang dia ingat yang Gogo tu buat kerja Gogo, lepaskan tangan 100% kepada Malim. Tak, sebenarnya kat situlah komunikasi. Sebab bila melibatkan aktiviti rekreasi ni dia melibatkan aspek keselamatan. Jadi maknanya kata apa yang kami laksanakan ketika program tu memang adalah elemen-elemen yang penting. Orang kata bukan show sendiri. Sebab ada kes doktor, ini saya bagi apa yang pernah berlaku lah, saya kongsikan sikit. Kalau kita terlalu orang kata apa tidak menjaga lah doktor ada yang mungkin terlalu suka-suka, terlalu happy, terlalu huha-huha dekat hutan tu. Pernah terjadi doktor trip tersebut mendapat gangguan. Biasalah dalam hutan bukan tempat kita kan. Jadi kadang-kadang disebabkan orang lain, jadi satu kumpulan tu yang kena yang kenalah gangguan tu. Jadi bila kita balik daripada program tu, kita tanya pada ustaz kata ada di kalangan peserta yang buat benda tak baik. Tapi benda tu kami terlepas pandang, kami tak nampak. Jadi dekat situlah kita kena tahu betapa pentingnya sebenarnya jangan buat benda tak baik dalam hutan, sebab hutan tu bukan tempat kita. Jadi pentinglah untuk kita jaga batas pergaulan ni. Kadang-kadang bila kita dah suka-suka sangat ni, lelaki dengan perempuan ni benda bertepuk berdampau tu biasa kan. Benda biasa doktor. Jadi dekat sini lah kita macam MO sendiri memang sangat perlu mainkan peranan penting untuk kami sentiasa istiqomah dan terus buat benda ni. Dan kami sangat meraihkan ramai lagi kumpulan-kumpulan lain, ramai lagi sahabat-sahabat untuk sama-sama bantu kami untuk ketengahkan benda ni. Jadi bila kita buat benda ni sama-sama, jadi masyarakat akan lebih nampak benda ni serius, tak boleh buat main. Tu doktor, tambahan sikit.
Okey, Alhamdulillah, baik, terima kasih. So panjang lebar penerangan dan juga perkongsian daripada Cik Syamira. So insyaAllah lebih jelaslah pengetahuan kita selepas ni. Sebab macam yang Cik Syamira mention tadi, bila dah berkumpulan tu kadang-kadang terlepas pandang. Mungkin selaku malim dan juga gugur terlepas pandang kepada para peserta, dan para peserta juga mungkin terlepas pandang, dia terlalu syok mungkin kan sampai tak sedar member tu lelaki bukan perempuan, member tu perempuan bukan lelaki, macam tu mungkin jugalah ya. Okey, baik. Seterusnya kita ada soalan lagi daripada penonton yang ini akan diajukan kepada Cik Syahira. Okey, Cik Syahira, boleh ya? Okey, Cik Syahira boleh dengar ya? Ya. Okey. Untuk Cik Syahira, soalannya, apakah pandangan agama tentang aktiviti lasak yang melibatkan acara-acara kompetitif di mana peserta muslimah terlibat? Jadi sekarang ni kita dapati bahawa kita ada banyak sukan lasak, kayak, perahu macam tu kan, yang mana memang ada kategori wanita jadi yang dipertandingkan. Jadi boleh tak Cik Syahira kongsi ataupun komen sedikit berkenaan dengan perkara ini? Silakan Cik Syahira. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk persoalan ni, aktiviti-aktiviti sukan yang dipertandingkan yang ada kategori wanita ya doktor? Betul. Contohnya aktiviti kayak, seperti aktiviti kayak kan kita ada bahagian wanita dan aktiviti-aktiviti seperti rock climbing, kadang kita ada juga perlombaan naik gunung. Intinya jika ada kategori wanita selagi mana tidak melawan arus syariat itu tersebut dari segi contohlah yang pernah kita dapat lihat di sini, dari segi pergaulan, dari segi etika pemakaian, itu dibolehkan. Jadi kalau kita lihat ada soalan-soalan juga seperti ni, kalau perempuan travel seorang ataupun perempuan join satu aktiviti lasak itu berseorangan, itu boleh ke? Apa hukumnya? Sedangkan seorang perempuan tu perlunya adanya mahram macam tu kan. Jadi orang fikir mahram tu perlu adanya suami ataupun adik-beradik lelaki. Sebenarnya mahram tu yang pertama adanya kawan perempuan yang dipercayai. Contohnya kita mengikuti aktiviti-aktiviti sukan lasak ataupun sebarang sukan kategori wanita, kita ada kawan-kawan perempuan kita satu tim. Jadi perempuan dan kawan kita yang satu tim tu adalah perempuan yang dipercayai atau tidak. Jadi semestinya lah dia yang dipercayai, yang mana kita dah membuat training atau latihan berbulan-bulan bersama, aktiviti bersama-sama. Jadi seseorang yang kita percayai. Kalau buka dalam portal Mufti Wilayah Persekutuan juga, jika kita contohnya kita solo mengikuti pertandingan tersebut, kita pergi seorang-seorang ke tempat itu untuk mengikuti aktiviti ataupun acara tersebut, itu dibolehkan selagi pertama tempat tu adalah kawasan yang selamat, bukan kawasan yang sunyi. Jadi tidak merisikokan sesuatu yang berat kepada diri wanita tersebut. Yang kedua, di tempat tersebut tidak menjatuhkan fitnah kepada agama. Jadi kita yang berperwatakan muslimah, kita pergi ke tempat contohnya tempat minum arak ke, tempat-tempat yang boleh menjatuhkan fitnah kepada agama kita. Jadi dibolehkan sebab sekarang ni perempuan beraktiviti rekreasi ataupun perempuan menceburi bidang sukan tu adalah sesuatu yang sudah menjadi satu kebiasaan dan sesuatu yang trending, yang mana perempuan pun juga boleh melakukan hal tersebut. Tapi kita perlu mengikutilah batas-batas syariat, mengikuti aturan yang telah ditetapkan seperti yang telah saya kongsikan tadilah Dr. Surya. Begitu. Okey, Alhamdulillah. Jadi dekat sini saya nampak bila Cik Syahira kongsikan tadi, penting kepada dua perkara, mungkin ada banyak lagi tapi daripada apa yang Cik Syahira kongsikan tadi, penting kepada dua perkara. Pertama adalah dari segi mahram ataupun rakan wanita dalam kumpulan yang mana mestilah boleh dipercayai. Sebab saya rasa kat sini pentingnya supaya rakan tersebut faham sekiranya bukan Islam, faham kepada batas-batas kita selaku orang Islam dari segi aurat dan juga perkara yang bersabit dengan aurat kepada kita, dan rakan yang Islam insya-Allah dia akan faham lah. Okey. Dan juga yang kedua dari segi tempat, betul tak Cik Syahira? Tempat yang pastikan selamat dan juga tidak mendatangkan fitnah. Itu yang penting, betul Cik Syahira Kepada agama. Tidak mendatangkan fitnah kepada agama. Betul. Okey. Jadi dekat sini kita dapati bahawa sebenarnya agama tidak menghalang kita untuk bertanding, agama
tidak menghalang kita untuk menjalankan aktiviti yang kompetitif, yang lasak, yang mencabar, tetapi segalanya mesti patuh syariah dan juga kita sendiri selaku golongan yang terlibat dalam aktiviti tersebut mestilah mengetahui dan juga menelidik dulu adakah pertandingan tersebut, penganjuran tersebut mematuhi segala keperluan kita selaku muslimah untuk dalam aktiviti lah. Yang tu saya nampak pentingnya di situ. Okey, Alhamdulillah. So kita dah ada 2 soalan daripada tadi, kita dah ada 2 soalan daripada para penonton untuk diajukan kepada Cik Syamira dan Cik Syahira. Sekarang kita nak ajukan soalan daripada saya pula. Boleh Cik Syamira dan Cik Syahira? InsyaAllah boleh Doktor. Alhamdulillah. Sebab saya tak boleh bagi dekat penonton banyak sangat sebab saya banyak soalan. Okey. Untuk yang ni soalan saya yang pertamanya untuk kepada Cik Syamira dululah. Okey. So ini insya-Allah ini adalah soalan terakhir daripada saya kepada Cik Syamira. Saya nak tanya pada Cik Syamira, apa pandangan Cik Syamira berkenaan dengan bagaimana cara untuk kita meningkatkan kesedaran masyarakat awam tentang penjagaan aurat dan etika pergaulan ketika melakukan aktiviti lasak. Sebab penting untuk kita tanamkan kesedaran dulu baru disusuli dengan pelaksanaan. Itu pokok pangkal kepada soalan inilah. Silakan Cik Syamira. Okey, terima kasih Doktor untuk soalan terakhir, untuk pusingan yang terakhir insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah cara, bagaimanakah cara untuk meningkatkan orang kata kesedaran lah Okey, jawapan saya Doktor sebenarnya kerjasama. Kerjasama lah yang paling sangat diperlukan sekarang ni. Mana kata kerjasama daripada grup-grup rekreasi, kerjasama daripada malim-malim gunung, daripada para penganjur, daripada para jurulatih rekreasi itu sendiri. Maknanya kata orang-orang penting ni lah kena sama-sama menyampaikan, mengetengahkan isu ni. Maknanya kata kalau macam MO saja yang buat benda ni, dia lambat sikit untuk tersebar luas. Tapi bila mana benda ni diketengahkan oleh mereka-mereka yang penting ini, insya-Allah lagi cepat sampai kepada masyarakat. Maknanya kata kalaulah semua gogo mengetengahkan isu ini, menganggap benda ini penting dan menyampaikan kepada setiap para peserta, insya-Allah lama kelamaan kita boleh membaiki benda yang biasa ini dan mengamalkan benda yang betul. Biasanya kita buat benda ni sebab kita tak tahu dan kadang-kadang benda ni terjadi disebabkan kita rasa benda ni biasa. Sedangkan benda ni bukan benda yang biasa, benda ni benda yang penting. Dia bila sampai kepada satu tahap, kadang-kadang di luar daripada aktiviti, orang tu nampak biasa dia pakai baju yang tudung labu lah, baju yang longgar, yang mengikut syariat. Tapi bila mana dia terlibat dengan aktiviti rekreasi, dia punya mindset akan fikir, oh kalau terlibat dengan aktiviti rekreasi memang kena pakai tudung macam ni, memang kena pakai yang baju macam ni, seluar macam ni. Dia memikirkan itu merupakan benda yang logik, benda yang biasa orang buat. Sedangkan benda tu, apa yang biasa itu adalah salah. Okey, contohnya macam ni. Bila kita sebut pasal aurat Doktor, macam tajuk kita hari ni fokus kepada muslimah. Tapi sebenarnya aurat ini bukan setakat muslimah saja, muslimin juga, iaitu para lelaki juga. Okey, contohnya kalau ketika aktiviti rekreasi dilakukan, para lelaki juga sampai tahap pun mereka juga boleh pakai seluar yang ketat. Dan benda tu memang mengganggu para peserta wanita. Dan jadi dekat sini nak bagi tahu sebenarnya isu ini memang isu yang sangat berat. Sebab bila berada dalam situasi program itu, kalau tak ada siapa yang tegur, maknanya orang akan anggap benda tu tak salah. Jadi orang akan buat dan terus buat. Jadi benda tu berlarutan. Jadi memang saya sendiri mengharapkan kepada pihak-pihak lain dekat luar sana, rakan-rakan rekreasi semua di luar sana, untuk kita sama-sama praktikalkan benda ni. Macam Cik Syahira bagi tahu tadi Doktor, bukan hanya pendakian saja. Bila kita sebut pasal rekreasi tadi, dia juga melibatkan aktiviti berkayak. Dia juga melibatkan tali tinggi seperti wall climbing kan. Jadi dekat situ sebenarnya boleh ke tak boleh kita nak jaga aurat? Jawapan dia boleh. Kalau saya boleh buat, Cik Syahira boleh buat, maknanya benda tu boleh. Macam kita tengok contoh Cik Syahira kan sampai ke luar negara kan, menjadi malim kan, membawa para peserta kan naik gunung. Nak naik gunung apa Doktor? Naik gunung yang ada gunung berapi, yang ada salji, semua ni dah pergi.
dengan cara yang macam mana, dengan pembawakan diri yang macam mana, dengan apa yang dia ada sekarang. Jadi dia telah membuktikan bahawa tidak ada sebarang halangan pun kalau kita menutup aurat dengan sempurna. Bila kita sebut pasal tutup aurat ni, bukan dah bermaksud kita suruh orang mendaki pakai jubah. Tapi kita nak bagi tahu dekat sini, menutup aurat itulah memakai yang longgar, tidak menampakkan bentuk tubuh badan. Jadi maknanya kalau kita buat benda ni, mana kita telah bersama-sama menegakkan syariat tu sendiri. Sebab sekarang ni orang kita sendiri yang mengambil mudah benda ni. Okey, jadi dekat sini macam saya bagi tadi doktor, jadi kita kena sama-sama lah doktor, kerjasama memang sangat-sangat penting. Jadi kalau kita nak benda ni dapat dipraktikalkan oleh ramai masyarakat, macam adik-adik kita, adik-adik usia kita dekat dalam ni, mungkin lepas ni terlibat dengan aktiviti-aktiviti dari luar usia, mungkin akan ada, mungkin tak pernah terlibat, tiba-tiba nak terlibat dengan aktiviti grup-grup luar, mungkin akan terkejut lah. The reality ni macam ini kan. Jadi adik-adik dekat sini ni bila dah dapat pendedahan macam ni, maka mereka lah pula yang akan menyambung usaha-usaha ini untuk bersama-sama dengan kami untuk menyampaikan, mengetengahkan isu ini, bahawa aktiviti lasak untuk muslimah dalam skop menjaga aurat dan menjaga iktilat sebenarnya boleh dan memang tidak ada masalah dan boleh buat. Kan macam iktilat ni pula, kalau kata kita nak mengharapkan pihak penganjur, pihak malim, pihak jurulatih saja yang sentiasa aware pasal benda ni pun akan jadi masalah juga. Jadi makna kata terpulang kepada Tuhan punya badan. Kalau diri kita sendiri yang boleh membawa imej sebagai wanita muslimah, insya-Allah kitalah merupakan model agama kita. Sebab semua melihat kita. Mana kata kita tidak perlu pergi ceramah, kena pakai macam ni tau, tak baik pakai macam ni. Sedangkan itu dah orang sedia maklum. Jadi kita tunjuk hanya melalui kita punya tindakan kita lah, pembawakan diri kita. Macam Cik Syahira, kalau doktor tengok dia punya bag dia besar. Kita nak hiking kan, kita tidur dalam hutan, so kita punya preparation kita memang tip top. Jadi kalau kita tengok orang yang pakai lebih kurang pun sama juga bagnya, tapi yang menutup aurat pun sama juga. Jadi sampai pun dekat puncak gunung yang sama. So dekat mana masalah dia? Jadi kita tidak melihat apa-apa masalah. Jadi benda boleh buat, so kita buat doktor. InsyaAllah doktor, setakat tu dulu. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah Cik Syamira. Jadi kat sini saya nampak bila Cik Syamira cerita tadi, peri pentingnya kepada kerjasama di kalangan penganjur-penganjur ataupun pengukur ni dan juga malim gunung, serta kesedaran dalam diri oleh peserta itu sendiri. Betul Cik Syamira kan? Betul. Dan juga daripada apa yang Cik Syamira cerita tadi, kita dapati bahawa sebenarnya bila Cik Syamira cerita, bagi contoh kepada Cik Syahira ni tadi kan, kita dapati bahawa sebenarnya tak ada halangan untuk kita muslim ni untuk beraktiviti asalkan masih lagi patuh syariah dari segi pemakaiannya, iktilatnya. Sebab seperti mana Cik Syamira kata tadi, kita masih lagi sampai di puncak yang sama walaupun dalam keadaan kita patuh syariah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seterusnya saya nak ajukan soalan kepada Cik Syahira. Dia sama macam Cik Syamira tadi, soalan yang terakhir untuk sesi ni insyaAllah. Sebab kalau soalan yang seterusnya saya kena ajukan di sesi webinar yang akan datang. So untuk sesi ini soalan yang terakhir kepada Cik Syahira. Apakah nasihat yang Cik Syahira boleh berikan kepada para penonton kita hari ini? So macam tadi Cik Syahira mention, kita ramai penonton kita hari di kalangan warga-warga muda-mudi di UPSI, termasuk saya masih lagi muda-mudi. Apakah nasihat yang Cik Syahira boleh berikan terutamanya kepada golongan muslimah yang berminat melakukan aktiviti lasak tetapi dalam masa yang sama dapat memelihara ikhtilat dan aurat ketika melakukan aktiviti tersebut? Okey, serba sedikit nasihat daripada Cik Syahira, silakan. Okay, terima kasih kepada Dr. Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebagai seorang muslimah ni, untuk mencuburi dalam aktiviti outdoor, yang pertama berani. Okay. Kalau kita tak berani, kita tak buat. Kalau kita tak berani, kita akan berada di tempat yang sama. Keberanian itu tercetus atau datangnya daripada ilmu yang kita ada, ilmu pengetahuan. Ke mana tempat yang kita nak pergi, risiko apa yang kita akan hadapi, ataupun dekat mana kita nak duduk dan lapangannya macam mana. Jadi berani tu tercetusnya daripada ilmu yang kita ada. Jadi setiap aktiviti ataupun pendakian yang kita nak lakukan maupun travel, kita kena buat research dulu. Kita nak pergi mana, risiko dia macam mana, mayoritas muslimnya berapa dekat sini.
Mungkin kita nak join street hiking kan orang Islam berapa, ada perempuan ke tak, yang membuatkan kita rasa selesa dan berani untuk mengikuti satu-satunya aktiviti tersebut. Yang pertama adalah berani dan kena adanya ilmu pengetahuan tentang aktiviti yang kita nak lakukan. Itu yang pertama. Contohnya satu lagi saya nak selitkan, macam kita berkawan lah. Kalau kita nak kawan dengan seseorang, kita random tak tegur orang dekat luar yang kita tak kenal. Tak, sebab kita tak berani. Tapi kalau kita dah kenal hanya sekadar nama ataupun kita pernah jumpa dekat sesuatu tempat, kita akan berani untuk bercakap atau berbicara dengan dia. Seperti itu juga dengan aktiviti yang kita nak lakukan. Kalau kita tak berani, kita tak melakukan langkah pertama, maka tidak akan terrealisasi hal tersebut. Okey, yang kedua yang saya nak sangat tekan-tekan adalah pada niat, jaga niat. Sebab apa kita nak hiking? Kita nak refreshing, kita nak mensyukuri nikmat yang Allah kasih, kesihatan tubuh badan yang kita ada. Kita nak menikmati keindahan yang Allah ciptakan, yang musawwir, yang maha kreatif, yang bar, yang maha baik, memberikan kita nikmat-nikmat ini. Ataupun kita nak cari ibrah daripada pendakian yang kita ada, ataupun kita nak cari jodoh dekat gunung. Niat. Okay? Hadis dari Sayyidatina Umar, amal itu tergantung pada niat semata-mata dan seseorang tersebut tergantung pada niatnya. Apapun yang kita kerjakan tergantung niat. Ketika seseorang itu niatnya untuk Allah dan Rasulnya, apapun amalan yang kita laksanakan, amalan yang kita buat itu adalah bernilai ibadah. Jika kita niat untuk kesenangan hati kita, untuk hawa nafsu kita, sebab kita nak cari jodoh, kita nak kenal lelaki atau perempuan, maka hasil yang kita buat, aktiviti yang kita lakukan itu adalah semata-mata hanya kepada dunia, tak bernilai ibadah. Jadi niat itu penting. Niat kita nak mencari redha Tuhan, nak mensyukuri nikmat Allah SWT, insya-Allah hal-hal yang baik akan mengikuti kita. Allah akan jaga kita disebabkan niat baik itu tadi. Kalau niat kita buruk, maka yang buruk-buruklah akan mengikuti kita. Pertama, jaga niat. Itu saja Doktor untuk hari ini. Okey, baik. Terima kasih Cik Syahira. So saya nampak tadi bila Cik Syahira kata kena berani. Okey, saya yakin penonton kita hari ni insya-Allah berani, dan yang penting sekali adalah untuk buat research untuk kita tahu, macam Cik Syahira mention tadi, untuk kita tengok background tempat yang kita nak pergi dan juga background kita punya teammate tu nanti, itu penting juga ya. Okey, tadi Cik Syahira mention berkenaan dengan matlamat utama ataupun niat bila kita nak menjalankan aktiviti, dan juga para penonton sekalian suka juga untuk saya kongsikan Cik Syahira kita ni dia dah menjalankan aktiviti pendakian di Annapurna di Nepal kan. Jadi kurang daripada itu, soalan ni tidak tersenarai dalam soalan, tetapi saya ingin mengajukan soalan kepada Cik Syahira. Apa pencetus ataupun drive kepada Cik Syahira untuk pergi sehingga ke Annapurna tu? Boleh ceritakan sikit Cik Syahira? Boleh Doktor. Kalau yang paling tinggi lah dekat Nepal saya pergi tu Everest Base Camp. Annapurna Base Camp ni bawah sikit daripada Everest Base Camp kan. Tercetusnya saya untuk pergi ke sana tu pertama mestilah sebab kerja. Saya bekerja di bawah agensi driver Ohana Adventure Sport, yang mana mewajibkan saya untuk membawa klien ke sana. Tapi sebelum saya ditugaskan ke sana, saya ada terdetik dan berdoa lah. Saya sebagai seorang pendaki muslimah, saya teringin untuk mendaki ke Gunung Everest, mencabar diri ataupun menjadikan contoh bahawa seorang muslimah ni kita boleh melakukan aktiviti walaupun kita menutup aurat, seperti misi Muslim Outdoor itu tadi. Saya teringin dan saya pernah berdoa untuk ke Gunung Everest kan, tapi itu satu hal yang sangat besar dan untuk direalisasikan pun sangat memerlukan ongkos dan duit yang banyak. Jadi bila saya bekerja dengan Ohana Adventure Sport ni, saya dapat sponsor lah sebagai kru ataupun sebagai AJK trip tersebut secara percuma ke sana. Jadi alhamdulillah rezeki saya untuk ke Everest Base Camp tercapai, walaupun bukan Gunung Everest, itu pun sudah membuatkan saya rasa dihargai dan bersyukur. Doa saya itu termakbul lah, saya dapat tengok Gunung Everest di depan mata saya dapat merasai pendakian ke Gunung Everest tu macam mana. Jadi dekat sebagai pendakian tu apa yang saya belajar, bersyukurlah, hargailah negara sendiri, negara Malaysia yang hangatnya, makannya cukup, dan kita ada orang-orang yang bekerja nak buat rumah. Sebab bila saya pergi mendaki ke Nepal tu, kita dapat lihat kesusahan dari segi nak dapatkan makanan, cuaca yang sangat sejuk. Kerja mereka ni adalah membawa porter, dia panggil porter, orang-orang yang bawa barang-barang orang yang nak mendaki. Diorang nak buat rumah dekat sana, diorang bawa batu atas badan diorang dengan menggunakan kepala saja. Bawa barang-barang kita, bawa papan-papan kayu-kayu menggunakan badan dan kepala sahaja. Jadi saya lihat
bidang pekerjaan mereka yang utama adalah porter, membawa barang-barang berat, makanan-makanan untuk pendaki-pendaki ke pergunungan Himalaya di Nepal. Jadi dekat situ kita dapat banyak belajar untuk kita lebih bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang, dengan makanan yang kita ada, dengan pekerjaan yang kita ada, dan memberikan kita rasa syukur yang sangat mendalam lah berada di bumi Malaysia, walaupun kita bunyi-bunyi yang Malaysia macam ni, apa pun negara kita lah yang terbaik untuk setakat ni. Alhamdulillah. Jadi kita nampak dekat sini bahawa bila Cik Syahira bercerita ni, rupanya bila kita beraktiviti dan juga bila kita melaksanakan perjalanan, melakukan perjalanan, kita dapati bahawa kita dapat reflect diri sendiri, betapa bersyukurnya kita dengan keadaan diri kita, negara kita, cuaca kita. Alhamdulillah. Jadi untuk para penonton sekalian, ambillah peluang ni selagi mana masih muda, selagi mana kita ada kelebihan untuk kita menjalankan aktiviti dan juga beriadah lah, supaya kita boleh nampak kelebihan kita, bukan sahaja kelebihan kita, mungkin kelebihan orang juga ya, yang mana kelebihan di sana kita boleh adaptasi bawa ke sini supaya kita dapat majukan diri kita dan masyarakat lah, insya-Allah. Jadi sebenarnya bila kita bersembang Cik Syamira dan Cik Syahira, kita dapati bahawa keperluan pemakaian dan juga ikhtilat yang materi syariah ni bukan penghalang kepada penggemar aktiviti lasak dan muslim dan muslimah lah. Yang mana saya yakin bahawa daripada perkongsian hari ini dapat membuka mata di kalangan para penonton, para masyarakat, bahawa Islam itu tidak mengongkong umat selagi mana kita semua patuh syariat Islam, insya-Allah. Dan sebab tadi daripada perkongsian Cik Syamira dan Cik Syahira, bila kita nak melaksanakan aktiviti pertandingan, tidak kata wanita ataupun muslimah tak boleh menyertai sesuatu aktiviti atau pertandingan selagi mana tempat tersebut elok, kita punya tim kita pun di kalangan yang dipercayai dan aktivitinya juga masih lagi mematuhi syariah, insya-Allah. Okey, jadi para penonton sekalian, sedar tak sedar kita telah bersiaran selama 1 jam lebih. Dan sekarang kita telah tiba di penghujung sesi. Minta maaf, makin hujung makin kuat tersasulnya saya ni. Tanda-tanda nak suruh kita berhenti. Jadi saya mewakili pihak Aurora, Pusat Core Curriculum UPSI, mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada hari ini, iaitu Cik Nur Syamira dan Cik Syahira, kerana sudi bersama-sama kita berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan, berkongsi tips, dan juga tadi ada juga serba sedikit hadis-hadis yang diucapkan juga untuk kita sedar, untuk kita recall balik bahawa perkara-perkara yang kita jalankan ni masih lagi boleh dijalankan tetapi dalam keadaan yang terkawal dan patuh syariah. Okey, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang setia bersama sehingga ke hujung sesi ini. Semoga ilmu dan juga perkongsian kita perolehi pada hari ini dapat memberikan pencerahan, dapat digunakan pada masa akan datang, ilmu dengan aktiviti lasak, ikhtilat dan aurat semasa beraktiviti ini. Terutama sekali tadi kita banyak perkongsian dan pencerahan dari segi muslimah dalam menjaga aurat dan juga menjaga ikhtilat, insya-Allah. Jadi saya mengajak juga kepada para penonton untuk nantikan juga siri-siri webinar dengan tajuk-tajuk yang menarik yang dibawakan oleh Aurora dan juga Pusat Core Curriculum UPSI. Jangan lupa like dan follow Facebook kami untuk mengetahui hebahan dan aktiviti seterusnya. Jadi sekian sahaja daripada kami pada hari ini. Terima kasih lagi sekali kepada Cik Syamira dan Cik Syahira. InsyaAllah sekiranya ada jodoh, sila-silakan datang ke UPSI, dan sekiranya ada jodoh lagi, insyaAllah silalah untuk menyertai program-program kami pada masa akan datang, insyaAllah. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Syamira, terima kasih Cik Syahira. Assalamualaikum.